Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat SWT. Pada hari ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Selasa yang kedua, anjuran surah Jumaat An-Naim, section 5 Wangsa Maju, menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya. Susunan Al-Fadil Ustaz Mahathir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kalau ikut catatan saya ni, kita sampai ke muka surat 193, solat qabliyah sebelum Jumaat. Betul ya? Sebab ni bulan 10, maknanya kita ada 2 bulan ya? Tak ni, ada skip kan? Baik, di muka surat 193 Ustaz Mahathir masukkan tajuk solat qabliyah, yakni solat sebelum fardu Jumaat, kerana ada sebahagian menyangkakan solat qabliyah sebelum Jumaat ni adalah bid'ah, maknanya tak boleh kita buat ya? Baik, soalan, apakah kedudukan solat qabliyah Jumaat? Jawapan, solat qabliyah Jumaat dari segi hukum adalah sunat. Maknanya kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tinggalkan tidak berdosa. Ini adalah pendapat Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, juga ulama-ulama mazhab Syafi'i menurut pendapat yang dalilnya lebih kuat. Maknanya dalam mazhab Syafi'i juga ada khilaf dalam masalah ini. Dan juga inilah juga pandangan ulama-ulama dalam mazhab Hambali dalam riwayat yang tidak masyhur. Begitu maknanya mazhab Hambali tidak ada satu pandangan, masih ada lebih pada satu pandangan. Apa dalil bahawa solat qabliyah Jumaat ini adalah sunat? Pertama adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Ma min salatin mafruḍatin illa wa baina yadayha rak'atani." Ini namanya dalil yang umum ya. Dia tidak sebut khusus sembahyanglah sunat sebelum salat fardu Jumaat, tidak. Tapi difahami daripada dalil yang umum ini, kerana tidak ada satu solat yang fardu. Jumaat fardu atau tidak? Fardu. Illa wa baina yadayha rak'atani, kecuali di depannya, maknanya sebelum daripada solat fardu itu ada 2 rakaat sunat. Jadi oleh kerana solat Jumaat itu fardu, berdasarkan hadis ini, sebelum solat fardu Jumaat sunat melakukan solat 2 rakaat. Jadi hadis ini secara umum menerangkan adanya solat sunat qabliyah tanpa terkecuali solat Jumaat. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala mengatakan bahawa hadis ini adalah dalil yang paling kuat untuk dijadikan dalil solat sunat 2 rakaat sebelum Jumaat. Boleh rujuk dalam kitab Fathul Bari, syarah kepada Sahih Bukhari. Baik, disokong lagi
oleh hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jaa Sulaiku al-Ghatafani wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu. Datang seorang sahabat Sulaik al-Ghatafani, padahal pada masa itu Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Datang ke masjid, Nabi sedang berkhutbah. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, asallaita rak'ataini qabla an taji'a? Adakah kamu telah solat 2 rakaat sebelum kamu datang ke sini? Qala la, belum lagi. Qala fasalli rak'ataini wa tajawwaz fihima. Lalu Nabi SAW bersabda, solat 2 rakaat tapi ringankan, sebab nak meraihkan khutbah tadi. Kalau kita solat sunat ketika khutbah, kita ringankan bacaannya itu, jangan baca panjang-panjang, jangan zikirnya banyak-banyak ya. Sebab itu panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, suruh tajawuz, makna diringankan ya, jangan membaca surah yang panjang. Jadi hadis ini sangat jelas menunjukkan bahawa Rasulullah SAW sendiri menganjurkan kepada orang itu solat sunat qabliyah Jumaat 2 rakaat ya, sebelum duduk mendengar khutbah ya. Ini boleh difahami begitu. Sebab Nabi SAW tanya, sebelum datang sudah solat atau belum? Maknanya itu menunjukkan qabliyah. Kalau katakan tahiyatul masjid, sebelum datang mana ada tahiyatul masjid lagi. Baik, pendapat ulama berdasarkan dalil-dalil di atas, Al-Imam Nawawi rahimahullah taala dalam Al-Majmu' Syarah Muhazzab menegaskan far'un. Ini satu cabang ya, perbincangan dalam cabang pada masalah Jumaat ini, fi sunnatil Jumaati ba'daha wa qablaha. Sunat Jumaat ba'diyah dan juga qabliyah. Lalu disebutkan tusannu qablaha wa ba'daha salatun. Sunat sebelum daripada fardu Jumaat dan juga selepas daripada fardu Jumaat itu ada solat sunat. Wa aqallaha rak'ataini qablaha wa rak'atani ba'daha. Minimum salat sunat ba'diyah, qabliyah 2 rakaat. Begitu juga ba'diyah, lepas dah selesai solat Jumaat minimum 2 rakaat. Wal akmalu arba'un qablaha wa arba'un ba'daha. Yang sempurna, kalau kita nak ambil sunat yang sempurna, iaitu 4 rakaat qabliyah dan 4 rakaat ba'diyah. Itu yang sempurna. Tapi kalau nak buat 2 pun sudah memenuhilah tuntutan solat sunat tadi. Kot ada orang kata, ini hanya pandangan ulama saja, saya nak ikut sunnah. Habis agak-agak ulama berfatwa ikut apa? Ikut suka hati, ikut Taurat, ikut Injil. Para ulama mengkaji daripada sunnah. Daripada sunnah itulah para ulama mengeluarkan hukum ya. Bukan makna bila kita kata ini pandangan ulama bercanggah dengan Quran sunnah, tidak. Pandangan ulama itu adalah rumusan daripada kefahaman mereka terhadap Quran dan sunnah, tentu lebih baik daripada sekadar pendapat kita sendiri. Jadi rumusannya, solat sunat qabliyah ini di sisi para fuqaha ada pandangan mengatakan sunat. Jadi tak perlu nak berbalah lah, yang pegang dengan sunat dia solat, yang pegang dengan tidak sunat dia tak payah solat. Tapi tidak perlu membid'ahkan atau mengganggu atau memandang serong kepada yang menunaikan solat tadi, kerana ada dalil dan juga pandangan ijtihad para ulama. Di muka surat 196, isu membaca surah Yasin pada setiap malam Jumaat. Tak tahulah di surah An-Naim ni ada isu ke tak ada isu. Rasanya sini rajin baca surah Yasin malam Jumaat. Kadang-kadang surah Kahfi pun baca. Masya Allah, dahsyat ya orang surah An-Naim ni. Sebab Al-Kahfi ni lagi panjang lagi daripada Yasin. Yasin pun setengahnya tu dah mati syahid sekat jalan. Mujurlah ada imam yang jadi lead ya. Kalau baca seorang-seorang tu syahid kita. Lagi kalau Kahfi. Tapi masing-masing ada dalil ya. Baca surah Yasin pada malam Jumaat ada dalil. Baca surah Al-Kahfi juga ada dalil. Jadi ada orang tanya, mana lebih baik Ustaz? Ya, baca Yasin ke baca Kahfi? Yang paling baik baca dua-dua lah, kan lebihkan pahalanya. Dapat pahala baca surah Yasin, dapat pahala surah Kahfi. Tak, saya ni jenis kalau dah baca satu lagi tak baca.
Maka yang paling baik baca yang kita boleh istiqamah, kerana ahabul a'mali ilallah arwamuha wa in qalla. Sekasih-kasih amalan kepada Allah adalah yang paling berkekalan, walaupun sedikit. Sedikitlah tu hanya baca Yasin. Kalau orang yang rajin, dia baca lagi surah-surah lain. Sedikitlah tu sebab hanya baca pada malam Jumaat. Kalau orang yang rajin, tiap-tiap malam pun baca Yasin. Tapi harapan kita, oleh kerana kita berkekalan, termasuk dalam amalan yang Allah kasih. Baik. Hadis. Jawapan, apa hukumnya membaca surah Yasin beramai-ramai pada malam Jumaat seperti yang selalu dilakukan di negara kita? Hukumnya boleh. Baca Yasin tu sunat, tapi kita baca Yasin malam Jumaat tu tak ada larangan. Baca Yasin malam Khamis pun tak ada larangan. Malam Rabu pun boleh. Masalahnya kadang-kadang kita bising-bising, malam Jumaat ni tak ada dalil baca Yasin. Tak ada dalil ke kita yang tak tahu dalil? Kadang-kadang kita yang tak tahu dalil, kita bantai kata tak ada dalil. Habis nak baca apa? Baca Kahfi lah, dalil dia sahih. Kalau baca Yasin dalil tak ada dalil sahih, akhirnya agaknya suruh apa rimah dengar. Okeylah kita baca Kahfi selang dengan Yasin, tak datang juga. Bahagian bising tu hebat ya, bahagian nak buat tu tak datang juga. Jadi ini hukum dia. Hukumnya itu sunat, atas dasar sunat membaca Yasin. Apa sebab malam Jumaat? Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Khususiyat Yaumil Jumaah, kelebihan ataupun keistimewaan hari Jumaat, beliau menulis bahawa Al-Imam Baihaqi rahimahullah ta'ala dalam kitab Asy-Syu'ab, yakni Syu'abul Iman, telah mentakhrijkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW ada bersabda, man qara'a lailatal jum'ati hamim ad-dukhan wa yasin asbaha maghfuran lahu. Barang siapa yang membaca pada malam Jumaat hamim ad-dukhan dan surah Yasin, nanti dia akan berpagi-pagi dalam keadaan dosa dia telah terampun. Jadi rupanya bukan Yasin saja. Kalau rajin tu tambah lagi dengan hamim ad-dukhan. Kalau dikatakan ini hadis ni tak sahih, dia bukan hadis palsu. Kalau kita ingat lagi bab yang keempat dahulu, kita telah terangkan bahawa hadis dhaif di kalangan para ulama diamalkan khususnya dalam fadailul a'mal, dalam bab fadilat. Hanya cerita kelebihan, bukan nak tetapkan kata halal haram. Hukum baca Yasin dah sabit dengan keumuman tuntutan membaca Al-Quran. Cuma ada kelebihan diampun dosa kalau baca malam Jumaat, tu hadisnya tidak sahih, diamalkan. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Al-Adhkar, qala al-ulama'u minal muhadditsina wal fuqaha wa ghairihim yajuzu wa yustahabbul amalu bil hadisid dhaif ma lam yakun mawdu'ah. Berkata para ulama di kalangan ahli hadis, demikian juga di kalangan ahli fiqh, harus bahkan digalakkan beramal dengan hadis yang dhaif selagi mana tidaklah sampai hadis palsu. Kalau hadis palsu itu tidak dijadikan pegangan lah, sebab hadis palsu sebenarnya bukan hadis, cuma dinisbahkan kepada Nabi SAW secara dusta. Hadis dhaif bukan begitu. Hadis dhaif ni dia tidak memenuhi syarat hadis sahih. Jadi kemungkinan bahawa itu hadis Nabi SAW tidak sebagus kalau hadis tu hadis sahih. Yang paling perfect kalau hadis mutawatir, sebab hadis mutawatir ni diriwayat oleh bilangan perawi yang ramai. Sekira-kira mustahil seramai itu tersilap, takkanlah seramai itu terlupa. Mungkin kita boleh refresh balik tentang masalah hadis dhaif ini. Dan baru ni pun saya ada baca bab itu di surau di Gombak. Saya bagi contoh mutawatir ni tak semesti Quran hadis. Perkhabaran yang sampai kepada kita secara mutawatir oleh perawi yang ramai, dia akan menetijahkan yakin. Saya bagi contoh, misalnya kalau kita tanya kepada orang ramai, siapa Perdana Menteri Malaysia yang sekarang ni? Ingat tak? Siapa? Yakin? Yakin? Mana ada orang ragu-ragu dah. Padahal yang yakin tu tak hadir pun majlis akad sumpah.
Tak tahulah kok ada jemaah surau kita yang VIP ya, dijemput hadir sama majlis akad sumpah. Majoriti kita tak hadir. Dan kita pun tak tengok sendiri watikah, surat watikah pelantikan tu tak. Tapi kenapa kita yakin, tak ragu-ragu bahawa beliau Perdana Menteri Malaysia sekarang? Kerana perkhabaran tentang pelantikan beliau tu mutawatir. Dengan Asro Awaninya, dengan Sinar Hariannya, dengan Harakah Dailynya, dengan Al Jazeera-nya, dengan CNN-nya, semualah cerita bahawa beliau telah dilantik sebagai Perdana Menteri. Tak mungkinlah pakat tersilap semua. Itu namanya mutawatir. Padahal bukan Quran hadis pun, menyebabkan kita sudah yakin. Jadi kalau Al-Quran semuanya sampai kepada kita dengan jalan mutawatir. Jadi tak boleh orang kata ini betul ke Quran? Takkan bukan? Tak boleh. Itu boleh bawa kepada kufur ya. Kerana Al-Quran tu sampai semuanya secara mutawatir. Hadis tidak. Sebahagian hadis sampai secara mutawatir, natijahnya sama. Kita sudah yakin bahawa itu daripada Nabi SAW. Tinggal mungkin ulama nak gali apa hukumnya, apa natijah daripada hadis itu. Kat situ mungkin ada khilaf. Tapi bahawa itu hadis Nabi, sudah tidak ada khilaf. Kenapa? Mutawatir. Tapi banyak juga hadis yang tidak mutawatir. Maknanya perawinya mungkin seorang, mungkin dua orang ya. Jadi perawi yang tidak ramai ini menimbulkan ada keraguan. Kod dia boleh jadi tersilap, kod dia boleh jadi terlupa. Jadi oleh kerana tidak mutawatir, ada dipanggil zon ya, zonni, keraguan. Jadi oleh kerana ada keraguan, ulama ni bekerja lebihlah. Ulama-ulama hadis, mereka lihat kepada kualiti perawi, mereka lihat kepada bersambung atau putusnya sanad riwayat hadis tadi. Kalau kualiti perawinya bagus, sanadnya juga tidak terputus, maka kemungkinan besar ini hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang kemungkinan besar daripada Nabi inilah yang dikata hadis sahih. Kalau tidak memenuhi, berarti mungkin ada cacat pada perawi dia. Perawinya agak pelupa orangnya misalnya. Tapi mungkinlah pelupanya perawi hadis tu lebih kuat ingatan daripada kita. Kita ni lagi teruk lupanya ya. Kadang-kadang nama orang yang kita dah biasa jumpa pun kita tak ingat. Muka familiar, siapa dia ni ya. Jadi ada cacat lah pada kualiti perawi tadi, ataupun pada sanad itu terputus di mana-mana, maka kemungkinan bahawa itu daripada Nabi SAW tidak sebagus hadis sahih. Lalu dikatakan lam yasih, tak sahih hadis ni. Tak sahih bukan makna hadis tu tak betul ya. Kadang-kadang psikologi kita orang Melayu, kalau sebut tak sahih maknanya tak betul. Betul ke berita tu kan dengar-dengar kata macam ni, ish, tak sahih tu. Tak sahih tu makna tak betul. Tapi lam yasih bukan makna hadis itu tak betul. Lam yasih berarti hadis itu tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih, lalu dinamakan dhaif. Jadi masih ada kemungkinan hadis itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu kalau sekadar menceritakan fadilat, kita amalkan. Kod memang Nabi kata, kita tidak terlepas fadilat. Kalau Nabi tak kata pun, memang kita baca Yasin tu dapat pahala. Jadi saya bagi contoh, kita dalam kehidupan seharian, kita memang ikut logik yang dipakai oleh para ulama ni. Bila ulama kata dalam bab fadail, dalam bab tagrib menggalakkan, dalam bab tarhib menggurunkan, ya, itu diamalkan ya, hadis yang dhaif. Kita dalam kehidupan, misalnya saya bagi contoh yang mudah, kalau kita sedang memandu laju di highway, kereta bagus ya, Mercedes ke BMW ke, highway pula clear, takkan nak bawa 110. Kita dah tak sedar 14, kita dah tak sedar 17, 18. Tiba-tiba sedang kita bawa laju, ada nampak kereta daripada arah sana bagi beam ya, bagi lampu. Automatik kita akan slow down. Kita slow down tu ialah konsep beramal dengan riwayat dhaif. Sebab bila orang tu bagi beam, ada keraguan, adakah itu nak bagi tahu ada speed track, atau dia bagi beam sebab dia nak memotong, atau dia nampak kawan dia bagi beam, banyak kemungkinan. Tapi kita ambil langkah berjaga-jaga, kita slow down. Gitulah konsep ulama menerima hadis dhaif, langkah berjaga-jaga. Kod itu memang Nabi sebut, kita tidak terlepas fadilat. Tapi kalau nak menetapkan kata ni halal, ni haram, nikah ni sah, nikah ni batal, jual beli ni sah, jual beli ni batal, rata-rata ulama menerima hadis yang sahih.
paling tidak dinamakan hadis yang hasan. Asalnya dhaif, tapi telah naik status menjadi hasan. Begitu. Jadi kalau riwayat ini dhaif, tidak menjejaskan sandaran dalam bab fadilat. Fadilat tidak semesti fadilat beramal, boleh jadi juga fadilat manusia. Boleh jadi fadilat tempat, boleh jadi fadilat masa. Fadilah ni makna kelebihan. Kalau ada yang perasan, masa bulan Rabiul Awal yang lalu, Facebook JAKIM diserang oleh segelintir netizen kerana Facebook JAKIM menyiarkan poster riwayat ketika Nabi SAW lahir, api yang menjadi sembahan orang-orang Majusi di Farsi padam. Padahal api itu dah mungkin dalam 1000 tahun tak pernah padam. Nabi lahir padam. Jadi ada netizen datang serang. Dia kata, apa JAKIM bawa riwayat yang macam ini? Patut JAKIM cek lah dulu. Main siarkan saja. Sebab riwayat itu dinilai dhaif, ya. Padahal itu kan hanya cerita fadilah, cerita kelebihan Nabi, bukan cerita akidah, bukan cerita hukum. Maknanya orang lain lahir biasa-biasa saja. Bila Nabi SAW lahir sampai terpadam api yang menjadi sembahan orang-orang Majusi, itu satu kelebihan. Jadi bab kelebihan ini ulama tidak strict. Kalaupun dhaif masih disampaikan. Kerana masih ada kemungkinan betul, dan itu tidak melibatkan hukum hakam. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, inna likulli syai'in qalban, sesungguhnya bagi setiap sesuatu itu ada hati dia. Wa qalbul Qur'ani Yasin, dan hati Al-Quran itu adalah Yasin. Wa man qara'a Yasin, barang siapa yang membaca surah Yasin, kataballahu lahu bi qira'atil Qur'ani 10 marrat, dengan dia baca surah Yasin itu Allah menuliskan pahala sebagaimana dia membaca Quran 10 kali. Baik, kenapa dipilih malam Jumaat? Kerana hari Jumaat adalah penghulu kepada semua hari dan ada keberkatan. Di samping itu banyak dalil yang memberi ganjaran yang besar kepada orang yang melakukan zikir secara berjemaah, ya. Jadi membaca Al-Quran itu termasuk zikir secara umum, ya. Jadi tidak ada larangan lah, nak baca Yasin seorang-seorang pun boleh, nak baca Yasin ramai-ramai juga tidak ada larangan. Yang masalah itu yang menimbulkan perbalahan tadi, ini mana ada dalil ini jangan baca Yasin, ya, terpulanglah. Kerana lagi satu, biasanya baca ramai-ramai ni dia membantu kita lebih cergas. Kalau kita baca seorang-seorang tu kadang-kadang baru 3 baris Quran dah terlepas. Tapi oleh sebab mungkin alunan beramai-ramai tu, gagah kita semangat baca sampai habis, selesai. Next, muka surat 198, tarhim sebelum solat subuh. Apa hukum tarhim? Tarhim ni sebelum daripada masuk waktu subuh, biasanya Bilal lah, ya, dia akan menyebut dengan nyaring antara yang disebut ya arhamar rahimin irhamna. Itu jadi nama tarhim tu. Wahai yang maha kasih sayang, rahmatilah kami, ataupun kasihan belaslah kepada kami. Jadi apa hukum? Okey, jawapan. Tarhim ialah suara yang dikumandangkan dari masjid atau surau lebih kurang 30 atau 15 minit sebelum masuk waktu solat subuh, dengan tujuan untuk mengejutkan orang Islam untuk menunaikan solat subuh. Kalau tak ada tarhim, orang boleh terkejut dengan laungan azan, boleh. Tapi bila laungan azan tu kadang-kadang jadi kelam kabut. Kena pula yang nak kena mandi wajib lah apa, dulu jadi lambat. Tapi kalau setengah jam dah jaga, sempatlah, ya. Kan dia mandi wajib sampai sejam, setengah jam biasa dah sempat, ya. Jadi dia sempat bersiap-siap pergi solat subuh. Itu tujuan dia. Juga boleh membantu mengejutkan mereka yang ingin mendirikan qiyamul lail. Ada seorang orang, dia tak maulah bangun awal sangat, tapi dia nak juga qiyamul lail. Sempatlah dia bangun solat tahajud 2 rakaat misalnya. Tarhim ini dilakukan dengan mengalunkan puji-pujian ke atas Rasulullah SAW, selawat, munajat dan sebagainya. Ia sangat bagus dilakukan dan mendapat pahala kerana tujuan yang baik tadi. Baik, mana dalil dia? Iaitu qiyas kepada azan pertama. Hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu bersabda, la yamna'anna ahadakum aw ahadan minkum adhanu bilalin min sahurihi
fa innahu yu'azzinu aw yunadi bilailin liyarji'a qa'imakum wa liyunabbiha na'imakum. Janganlah seorang daripada kamu dihalang oleh azannya Bilal, daripada dia itu sedang bersahur dengan Sayyidina Bilal azan, lalu dia berhenti sahur. Jangan, teruskan sahur. Kerana apa? Kerana sesungguhnya Bilal ini, beliau azan dan menyeru pada waktu masih malam lagi, belum masuk waktu lagi. Sebab itu boleh sahur lagi. Supaya orang yang sudah bangun beribadah, dia dah boleh bersiap untuk pulang, untuk bersiap, dan untuk mengejutkan orang yang masih tidur. Itu tujuan dia. Tapi kalau kamu sedang sahur, dia teruskan. Jangan semata-mata kerana Sayyidina Bilal azan kamu berhenti sahur, jangan. Ya, ini yang ada orang kata orang azan pun kita boleh makan lagi, padahal yang azan dia tu azan masuk waktu. Saya dengar kuliah Ustaz Azhar, ada orang tanya dia, dia kata, orang tanya boleh ke, oh dah azan subuh dah masih nak makan minum lagi, habiskan dulu makanan dalam pinggan. Dia kata boleh. Kalau ada azan dah, kita ada lagi air dalam cawan, boleh kita minum, cuma batal puasa ya. Ustaz Azhar kan dia jenis kelakar sikit. Memanglah boleh, tapi natijahnya batal puasa. Kerana dia gagal membezakan maksud hadis ini bukan azan solat subuh. Kalau azan solat subuh dah masuk waktu, kamu masih makan minum, dia batal. Yang dimaksudkan adalah azan pertama. Jadi kias kepada azan pertama. Kias ni dia kena ada illah mustarakah, dia kena ada asas hukum yang sama. Apa asas hukum yang sama antara kedua-duanya? Iaitu kedua-duanya itu bertujuan membantu orang bangun beribadah atau bagi tahu waktu sudah hampir masuk. Begitu. Jadi oleh kerana asasnya sama, maka hukumnya sama sunat. Jadi saya masih ingat bila kita bincang isu ni tahun 2016, ada bincang isu ini dengan Dr. Rozaimi dalam diskusi bid'ah hasanah. Mungkin Haji Razif masih ingat, rasanya nak buat di surau ni, Jawi tak bagi. Dia kata nanti orang gaduh pula. Sebelum diskusi pun orang dah bergaduh macam-macam. Diskusi ni bagi ada keterangan. Akhirnya oleh kerana Jawi tak bagi, kita pergi ke Jaiz. Jadi Masjid Al-Ikhlas, Syekh 13 Shah Alam berjaya dapat kebenaran daripada Jaiz. Jadi antara isunya isu tarhim. Jadi kita terangkanlah bahawa tarhim itu walaupun tidak berlaku di zaman Nabi SAW, tapi hukumnya sunat, qiyas kepada azan pertama. Jadi beliau ada komen lepas itu dalam Facebook. Beliau kata dari segi usul fiqh, la qiyasa fi mauridin nas, tak boleh qiyas tempat sudah ada nas. Mana nasnya ni? Azan pertama. Jadi kaedah yang beliau sebut tu betul, tak boleh kita qiyas ketika mana qiyas kita tu melawan nas. Tapi aplikasi beliau tu tak tepat. Bila nak kata tarhim tak sunat kerana dah ada azan pertama, padahal azan pertama inilah dia jadi asas qiyas. Contohnya kita kata haram minum air ketum yang memabukkan. Hukum tak ada dalam Quran hadis tentang air ketum. Qiyas kepada arak. Jadi bukanlah kita kata hukum tu melawannya tadi, arak jadi halal. Tu tak boleh. Saya bagi contoh Kalau ada orang, bila kita, sepatutnya kalau nak hidupkan azan pertama tu baik. Saya dah pernah sebut di banyak surau, hidupkanlah azan pertama. Kita dapat pahala mengejutkan orang yang nak bangun solat dan sebagainya. Yang kedua, kita dapat pahala hidupkan sunnah Nabi. Sebab ini berlaku zaman Nabi SAW. Katakanlah dicadangkan dalam surau An-Naim ni, mulai tahun baru ni kita nak hidupkan balik sunnah azan yang pertama. Lalu ada salah seorang AJK, contoh je lah, dia kata saya tak setuju. Jadi orang tanya dia, kenapa Tuan Haji tak setuju kita nak hidupkan balik sunnah azan pertama? Dia kata kias lah. Cuba kita tengok, azan zuhur sekali, azan asar sekali, azan maghrib sekali, azan isyak sekali. Kenapa pula kita nak azan subuh 2 kali? Kita kiaslah kepada azan lain. Yang itu maksudnya qiyas pada tempat sudah ada nas tak boleh. Dah ada nas menunjukkan ada azan pertama, kita nak batalkan azan pertama tu qiyas dengan yang lain, tu tak boleh. Tapi kalau ada satu perkara yang sama faedahnya, asasnya dengan azan pertama tadi,
Lalu kita kata hukumnya sunat, qiyas kepada azan pertama, itu bukan qiyas yang melawan nas. Itu qiyas yang berpandu kepada nas. Kadang-kadang orang faham, orang tahu kaedah, tapi cara implement kaedah tu dia tak jelas. Kaedah la qiyasi fi mauridin nas, tak boleh qiyas pada tempat laluan nas, itu betul. Tapi maksudnya qiyas secara yang membatalkan nas tadi, itu tak boleh. Macam contoh yang saya berikan tadi, dia tak nak azan subuh 2 kali sebab dia kata qiyas kepada azan solat yang lain. Tak boleh, sebab azan subuh dah ada nas. Tapi kalau kita nak kata tarhim sunat, qiyas kepada azan pertama, itu memang cara qiyas, iaitu satu benda yang tidak ada hukum, dia letakkan hukum berpandu kepada satu benda yang ada dalil terhadap hukum dia. Itu memang teknik qiyas, ya. Baik, selesai. Dua minit lagi. Kita tak sempat ni 2 minit. Tak apalah, setakat mana ada. Setakat ni ada apa soalan? Kalau saya mampu jawab berkaitan dengan yang kita dah bincang. Kalau tak ada, kita pergi kepada tajuk taswid, iaitu menyebut Sayyidina ketika tasyahud. Kan kita ada selawat kepada Nabi SAW. Tasyahud itu tahiyat lah. Kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi isunya sebut Sayyidina tu, ada orang kata tak boleh. Salah kalau kita sebut Sayyidina. Sebab tu kita hanya boleh sebut Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Jadi khilafnya pada Sayyidina tadi. Orang yang menyebut Sayyidina, dia tak ada masalah kalau orang tak sebut Sayyidina. Maknanya dia terima dua-dua. Kalau kamu sebut Sayyidina, bagus, itu namanya ta'addub, beradab. Kalau kamu tak sebut Sayyidina, itu namanya ittiba'. Kamu ikut direct macam dalam hadis. Dalam hadis tak ada Sayyidina. Jadi masalahnya ada orang yang bila dia pegang tak ada Sayyidina, dianggap orang yang sebut Sayyidina buat bid'ah sayyi'ah. Mana berdosa dia sebut Sayyidina. Itu tujuan Ustaz Mahathir masukkan di sini, ya. Bolehkah menambah Sayyidina kepada Nabi Rasulullah SAW dalam tasyahud atau dalam berdoa dan memuji baginda? Jadi Sayyidina ni apa makna? Sayyid daripada perkataan bahasa Arab maknanya tuan. Jadi tuan Sayyid orang panggil. 2 kali tuan. Tuan Sayyid. Tuan dah sekali, Sayyid lagi sekali. Jadi Sayyidina maknanya tuan kami, ataupun dalam bahasa lama penghulu kami, atau ketua kami. Jadi ini secara asas termasuk amalan yang mulia, kerana itu ada sanjungan serta adab kepada Nabi SAW sesuai dengan hadis ana sayyidu waladi Adam. Saya adalah penghulu kepada anak Adam yaumal qiyamati, pada hari kiamat, wa awwalu man, dan seterusnya, wallahu a'lam. Nanti kita sambung lagi, ya, tajuk yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.